أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita di bulan Rejab, dalam bulan yang disebut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, yang mana dia berpisah di antara 3 bulan lagi. Di sisi Allah ada 4 bulan haram, yang mana 3 iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dia bersambung di antaranya. Kemudiannya datangnya Rejab yang berasingan. Di sana ada hadis menceritakan tentang kelebihan di bulan Rejab. Antaranya ibadah puasa dan qiyam yang dianjurkan pada bulan ini. Tetapi tidaklah bermakna kita kena puasa 1 bulan penuh. Bahkan di sana dianjurkan untuk kita puasa ikut kaedah Isnin, Khamis, hari putih dan seumpamanya. Dari sudut kompekoh pula, ada yang berpandangan siapa selepas nisfu Syaban yang tak start puasa belum tu makruh dan seumpamanya. Yang jelasnya ini kerana nak langkah berhati-hati, takut pergi puasa pada hari Syak, bukan hari Syak, hari Ru'yatul Hilal, yang mana hari tersebut kita jadikan untuk tengok bulan, anak bulan. Takut salah puasa pada hari raya dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita buka kitab fiqh, dia ada banyak pandangan. Yang penting kita bukan cari hukum siapa nak pegang, siapa nak, yang penting beramal. Beramal, itu penting sekali. Lepas cari dah pandangan yang kuat, kerja kita ni kena peganglah pandangan tersebut. Itulah yang diajar oleh para ulama. Bila kita jumpa khilaf pada satu pandangan, kita dah tarjihkan berdasarkan apa yang kita pelajari dan juga fatwa yang telah dikeluarkan. Maka oleh demikian kita kena pegang sungguhlah, jangan keluh-kenek, akhirnya tak beramal. Berbalik kepada bacaan kitab kita dah masuk muka surat 1288. Masih lagi di tajuk riba. Yang mana tajuk kita ini berkisar tentang riba, sama ada riba fard ataupun disebut bayaran tambahan. Yang kedua riba nasi'ah, bayaran bertangguh. Yang ketiga riba yad, maksudnya yang mana mestilah diserahkan kedua-dua barang tersebut dalam majlis akad. Telah kita baca dan kita dah masuk kaedah umum yang mana disebut pada muka surat sebelumnya, jual beli barangan berunsur riba dan syarat-syarat bagi membolehkan. Maka diberitahu barang yang berunsur riba. Ingatlah ada berapa barang berunsur riba yang ittifaqnya ada 6. Maknanya ulama tak khilaf pada ni kerana ada dalil jelas secara qat'i sebut
perkataan dan juga jenis perkara tersebut, iaitu emas, perak, gandum, barley, tamar dan garam. Maka di sana ada dibahaskan barangan berunsur riba. Apa dia? Maka dikiaskan emas dan perak dengan mata wang, duit. Ini telah saya bicara panjang lebar macam mana ulama mengisytihadkan bahawa mata wang itu mengambil tempat emas dan perak. Maka jual beli menggunakan duit ini berkisar dengan emas dan perak. Kemudiannya ada gandum dan juga barley. Ini sejenis tepung. Maka dikiaskan dengan beberapa barangan uji seperti tepung. Maka tepung ada banyak jenis. Maka dia tengok usul dia. Kalau usul dia ubi, apa jenis ubi pun dia kira sejenis. Begitu juga gandum kira sejenis, dan begitu juga tepung-tepung yang lain. Begitu juga barley. Barley ni hasilnya tepung barley, dia kira tepung juga, tapi dia ambil jenis barley lah. Penting kita tahu jenis ini supaya bila kita buat tukaran, tu point dia. Kita tukar barang antara satu sama lain ini, sekiranya sama jenis, mesti sama timbangan dia dan on the spot. Maknanya mubasyarah secara langsung dalam majlis akad tersebut. Kalau berlainan jenis, boleh berlainan timbangan tapi tetap kena on the spot. Maksudnya sama-sama barangan yang ada unsur riba. Jalan keluar je saja, beli guna pitih, selesai masalah. Tak? Sebab guna pitih ni selesai masalah. Cuma ni kita belajar ngaji ni, yelah kadang-kadang dok praktikal mana ni ustaz dok cerita macam sistem bata je. Tak, sistem lama tak. Tengok bulan Ramadan kita boleh banyak jenis kemu. Mari telitah aku ada kemu biasa ni 2 kotak ni. Mari tukar dengan kedah, cari kemu molek sikit. Situ riba boleh berlaku. Ataupun tukar dengan jiran ke, tak? Ni aku tinggal kemajuan ada kemu biasa tak? Ada tak? Kita tukar nak bagi masjid. Kena situ barang riba bila tukar. Lepas tu nak senang, guna duit sahaja. Kemudiannya kita pergi dekat barangan yang pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan bukan berunsur riba. Kerana tu ni kita dah pergi intro dia. Ni sambungan kita pada malam. Yang mana contohnya, nah, kalau kita berah ambil tempat gandum tadi. Berah kita tu berah banyak. Kita nak tukar dengan motosikal. Contoh. Motosikal elektrik. Nak sabar sikit tak motosikal elektrik. Jadi boleh ke tidak? Jawab dia boleh dan tidak ada masalah. Sini dia beri beberapa panduan, kerana sini dia beri contoh makanan. Apabila saya baca berenggang atas sikit tu, apabila apa-apa jenis makanan dijual sebagai tukaran dengan bukan makanan, contohnya baju, jual beli tersebut sah. Sama seperti masalah salah satu barang tadi ialah mata wang. Jadi jual beli ini sah dan dibenarkan sama dan kedua sama kadarnya. Boleh tunai atau bertangguh. Ni akan jadi macam jual beli biasa lah. Nah, macam kema kita nak beli dengan duit, jadi jual beli biasa dah. Walaupun kema tu unsur riba, duit tadi dia ambil kira emas dan perak tapi berlainan jenis, dan bahkan duit ni dia ada hukum berbeza, boleh bertangguh, maka dibenarkan. Sebab tu kalau kita buka bab duit dengan riba ni, dia agak tepat tu dia guna pakai emas dan perak. Tempat lain ada perbahasan yang berbeza. Kita biasa dengar riba dekat bank atas pinjaman, tak?
Hak tu kita akan start baca tajuk yang baru selepas ini. Jadi kena tengok lagi lah siapa masuk tajuk riba hutang pada muka surat 1300. Sekarang ni baru kita muka 1288. Ada lebih kurang 12 muka surat lagi baru masuk tajuk riba hutang. Maka disebut persamaan kewujudan diambil kira dan halangan. Kalau ini lebih kepada tambahan maklumat lah, tambahan maklumat. Seperti yang dimaklumi, apabila suatu jual beli membabitkan barangan berunsur riba dengan barangan yang sama jenis dengannya, mesti sama dan juga mestilah on the spot. Tapi di sini bagaimanakah persamaan ini wujud? Bilakah persamaan ini diambil kira dan apakah yang menghalang wujudnya persamaan ini? Orang ini dia pergi mendalam sikit, dia faham tajuk yang sebelum ini. Dan disebut pada perenggan yang nombor 1 ni, macam mana kita nak ambil atau ukur wujudnya persamaan. Jadi nak wujudnya persamaan ni, dia ada barang yang memang ditimbang, ada barang disukar, dan ada selagi barang dikira bilangan. Siapa rajin beli buah epa, sekali-sekala timbang, nak epa hijau, sekali-sekala nak timbang QT. Apa ni, jenis beza-beza. Lemon, buah lemon pun kadang-kadang semua hidup kira dah QT. Berapa teh lemon ambil? Okey, sutih 2 ya, 3 ya, 2 teh dan sia setengah sutih. Jadi kita timbang beza-beza. Sebab apa? Sebab tu adakah dia macam mana nak kira persamaan itu pada barang yang ada unsur riba? Dak kema, orang beli kema ada dak QT. Tu kena jawab. Jawab dia tak ada. Dia akan kira timbang. Dia banyak lagi benda-benda lain yang macam kita sebut sebelum ni, garam. Garam tu dikiaskan benda yang menambah perisa. Bahkan di sana ada ulama sebut asal keping pun masuk kategori macam garam tu. Gula yang penambah perisa. Jadi jenis gula tu kena bilang ke lagu mana? Jawab dia kena timbang. Jenis air dengan jenis timbang ni, biasa air biasa ni sekilo sama dengan seliter. Biasa gitu. Melainkan kepekatan berbeza, contohnya madu dan seumpama. Jadinya saya terus pergi muka surat sebelah tu 1289, penentuan suatu barang sama ada disukar atau ditimbang. Maka di sini dibawa sikit, ada di zaman Nabi, di Mekah lain, di Madinah lain. Macam mana nak ambil ukuran tersebut? Siapa raja tengok nimbang zaman dulu? Dia zaman dulu guna dacing. Lepas tu dia tak ada metal tu, dia ada tu kan, besi jokong kecil-kecil tu 1/8 kilo, 1/6, 1/4 ada. Lepas tu setengah kilo, lepas tu sekilo, 2 kilo. Biasa setakat tu lah, dia tak ada 3 kilo. Dia campur. Agak-agak dia boleh pergi berapa kilo je ni dacing tu. Dan saya pernah jumpa dacing besar. Dacing besar tu untuk timbang guni-guni, ada juga. Tapi saya tak tahu pemberat dia apa benda, borang ke. Tapi pemberat dia pula tu besar jugalah. Jadi mungkinlah dia ada kaedah dia, yang mana itulah yang digunakan ketika itu dan menjadi panduan. Maka di sini dibawa hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan juga Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waznu waznu ahli Makkah, wal mikyalu mikyal ahli Madinah." Timbangan yang Nabi kira untuk zakat dan sebagainya adalah timbangan penduduk Mekah. Sukatan yang diambil kira untuk zakat dan sebagainya adalah sukatan penduduk Madinah. Kalau kita ambil hening,
Sebab tu dalam hukum bab jual beli ni, dia punya syarah dan juga hadis-hadis dia, bila sampai darjat hasan, baru berhujah dengan dia. Sebab dia boleh disandarkan hukum. Bila tak ada hadis sahih, tak ada hadis hasan, sama ada hasan sahih, hasan lighairihi ke hasan, dia akan pergi ke hadis dhaif. Hadis dhaif ni sekiranya dah tak ada dah hadis-hadis yang lain. Sebab tu dia ada kelonggaran sikit bab muamalat ni, supaya ada panduan. Bahkan di sana sampai ke peringkat dia boleh pergi kepada qiyas, istihsan dan seumpama. Maka di sini kalau kita pegang dengan matan hadis ini, kita tak boleh gunalah nimbang sekarang. Ada. Tapi kita ambil pengajaran dan juga faedah daripada hadis ini, kita istidlal bahawa apa-apa sahaja yang melibatkan timbangan. Sebab tu dalam ni dibahas zaman Nabi seperti kopi atau ada tetapi tidak dapat dengan pasal kaedah yang guna pakai, beberapa perkara perlu lihat. Sebab zaman Nabi, barang yang tak ada zaman Nabi dikhabar seperti kopi, biji kopi. Wallahu alam bila wujudnya kopi ini, biji kopi. Sebab kalau teh tu yang saya baca dan juga ikuti perbahasan asal usul dia tu, dia asal daripada India. Dibawa masuk dah sekali, sampai kat kita, sampai dekat Arab. Wallahu a'lam. Dan banyaklah barang-barang yang dulu tak ada sampai kepada Mekah dan Madinah. Banyak perkara yang perlu diambil kira, adakah disukat ataupun tidak. Sini dia bawa yang pertama, kita pergi dah 1289 bawah tu. Bagi barangan yang tidak boleh disukat kerana saiznya besar sehingga terkeluar daripada penyukat. Dia ada barang yang bila dia sebenarnya kalau nimbang tu kecil, barang tu lebar luar daripada tempat nimbang tu, automatik dia dah betul. Sebab graviti kita ni lah. Macam nak syarah ilmu fizik pula. Kebetulannya saya SPM ambil fizik. Kebetulan. Tapi jadi ustaz. Mana ustaz belajar fizik. Sebenarnya kat Kelantan tu biasa je ustaz-ustaz ambil aliran sains. Saya ngaji Kelantan. Jadinya bila mana dia tubik dan seumpamanya, ia adalah cara kira yang lain. Contohnya dia khabar buah safarjan. Disebut sini safarjan seakan-akan apple berwarna kuning, digunakan untuk membuat gel. Wallahu a'lam buah tu kan. Saya pun mungkin duduk dekat Arab 8 tahun tu jumpa dah, tapi mungkin tak benar. Safarjan. Lepas tu delima. Buah delima pun dia kira dah ikut timbangan, dia kira bilangan. Terung. Dia kadang delima ialah dia besar, kadang isi dalam padak, tak padak lah. Macam durian kita ni kadang gitulah, tak erti kau isi sikit dalam tau, kulit tebal. Tapi timbang juga. Lepas tu senang beli hak dia buat perisi dak keliru. Yang kedua, bagi barangan yang boleh disukat, terdapat dua pandangan ulama mengenainya. Pertama, mengikut barangan yang hampir sama dengannya di Hijaz, atau yang kedua mengikut amalan yang merupakan dengan tersebut, iaitu lebih arjah. Sebenarnya saya nak beri kesimpulan ni sebagaimana menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf ni antara ulama mazhab Hanafi. Dia ada Hasan, dia ada Muhammad, dia ada Abu Yusuf. Sebenarnya kalau kita pergi mendalam mazhab Hanafi, kita akan temu lebih daripada berbelah-belah pandangan daripada mazhab Hanafi. Kerana bila kita lihat balik, dia kalau ikut urutan mazhab Maliki, Hanafi, lahir lepas mati wafatnya Hanafi, lahir di Imam Syafi'i. Yang sama ada mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tengok situ, kita dapati bahawa yang jadi anak murid kepada Imam Abu Hanifah ini
ramai yang jadi mufti. Bahkan disebut lebih daripada 50 orang yang boleh mengeluarkan fatwa, yang ikut madrasah, dipanggil madrasah lah, aliran mazhab Imam Abu Hanifah. Salah seorangnya yang jadi mufti juga iaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf ada pandangan dia sama macam mazhab Syafi'i, ada yang di pertengahan, yang mana berbeza dengan imam dia, guru dia iaitu Imam Abu Hanifah. Cuma sini disebut Abu Yusuf, salah seorang ulama mazhab Hanafi, penentu sesuatu barang itu dari jenis sukatan dan timbangannya adalah uruf. Honing saya nak sebutnya, dia ikut kepada uruf yang digunakan pakai bagi barangan yang biasa dijual secara sukatan oleh ramai negara tersebut. Jadi bila kita pakai uruf, jadi ada mahkamah, maksudnya ada yang jadikan hukum. Jadi kat sini banyak perkara yang boleh diselesaikan kalau kita pegang pandangan ni, tak terlalu terikat dengan pandangan yang guna timbangan Mekah ataupun Madinah sahaja. Dan ternyata sekarang ni pun kita dah buat guna penimbang-penimbang daripada negara Arab yang saya sebut tadi. Ini kerana berpegang pada pandangan sebagaimana yang disebut tadi, antaranya Imam Abu Yusuf guna uruf. Sebenarnya banyak barang yang tak ada zaman Nabi ada zaman kita yang jadi jual beli, banyaklah. Antaranya udara. Ni contoh mudah, oksigen. Oksigennya asalnya tak terlitah pun boleh jual. Nak kali boleh jual dalam tong. Tong jual, rupanya jual udara. Kita nak bubuh oksigen tinggi dalam tong tu tak jadi. Kena beli juga. Saya pun kadang-kadang apa oksigen tu, kita sejuk oksigen tu dengan oksigen dalam tong tu lain ke? Jadi banyak perkara-perkara yang mana dulu tak ada, sekarang ada. Dulu orang tak jual, sekarang orang jual. Contoh air sungai orang tak jual, dulu dia ni jual. Mana bila masuk dalam rumah, tapi akhirnya masuk dalam rumah kita. Nantinya dengan sebab kemajuan ni, kemudahan-kemudahan itu ada. Dekat Mesir, dekat beberapa negara lain lagi siap gas. Gas tu bayar macam kita bayar bil. Risiko dia besar lah. Bila berlaku kebocoran terbakar tu, dia akan serang menembak sebangunan. Tapi dia punya safety dia ada lah. Tapi maknanya disambung dekat paip je, gas. Baba lain, elektrik, air, api dan seumpama. Kalau betul kita nak bawa asas negara berkebajikan tu, benda-benda asas keperluan rakyat tu, sedikit sebanyak akhirnya boleh jadi percuma. Sebab itulah kegunaan utama pemerintah yang menggunakan dasar berkebajikan mengikut kaedah yang diajar oleh Nabi. Sebabnya kalau dulu sistem pengairan masuk ke kebun-kebun ditanggung oleh kerajaan Islam, maknanya dah timbullah kena bayar biaya untuk pertanian dan seumpama. Tapi perkara tersebut boleh dibawa perbincangan. Berbalik kepada ni, uruf ni. Jadi banyak perkara yang terpaksa kita kena ikut amalan setempat, cara kira, cara timbang. Jadi di situlah kita ambil kira barang-barang yang berunsur riba tersebut. Dia ada orang nak timbang pada silap kemerutak. Rutak yang ada di tangkai lagi tu, yang putih lagi tu, kebanyakannya orang jual setakar gitulah. Kalau ditimbang sebab hak kering, lain timbangan dia. Cuma ada yang guna kaedah timbang pun tak ada masalah. Bilakah persamaan ini diambil kira? Jika barangan berunsur riba, sama ada ia ada disukat atau ditimbang berubah-ubah kadarnya mengikut keadaan. Persamaan yang ambil kira ialah waktu kering, iaitu ketika barang tersebut benar-benar telah matang. Ni yang saya sebut tadi.
Ni contoh dia sebut. Dia sebenarnya padi belum diproses tu dengan beras yang telah dipek tu, buah dah kulit dia apa tu, dia ketang siap tu, dia tak boleh nak ditimbang dengan hak belum diproses tadi. Sebab tu kalau dia timbang itu, dia akan ada gharar ataupun benda yang kelabu, yang apa ni, yang kita tak jelas di situ, yang boleh menyebabkan pergaduhan. Dan boleh timbul isu, dan dia ambil kira lagi persamaan tu, maknanya tak kena cara timbang. Begitulah juga kismis dengan buah anggur. Kismis buat daripada buah anggur. Jadi itulah dia punya perbahasan di sini. Di sini sebut kan 6 barangan yang berunsur riba tu. Bila dia pergi dekat kurma, bila dikiaskan gandum dan seumpamanya, barang yang boleh disimpan lama. Tak? Gandum, barley, tamar, garam boleh disimpan lama. Dia bukan punah lalu makanan. Dengan ini bijirin dengan bijirin tidak dijual beli kecuali ia kering dan dibersihkan daripada kulitnya agar benar-benar sama. Buah kurma basah tidak boleh dijual kecuali setelah menjadi tamar. Oleh itu rutab dengan rutab tidak boleh dijual beli. Begitu juga rutab dengan tamar. Maksudnya kita nak tukar. Biar guna biti sesang salah. Ni ustaz buat ni, apa nak tukarnya rutab dengan rutab. Saya baca ni supaya kita jelas. Anggur dengan anggur, anggur dengan kismis tak boleh. Begitu juga tin dan aprikot. Semua ni jenis buat kering lah. Buah tin, saya sini rasa tak jumpa lagi buah tin hak sekar orang makan. Tapi kalau dekat negara tu memang boleh makan. Betul lah, pernah duduk dalam kebun. Rumah tu dalam kebun buah tin. Bila mari musim buah tin tu, tak rumah kawan ambil yang makan. Alhamdulillah, dapat merasa buah tin sekar. Memang lagi sedap lah daripada hak dikeringkan. Aprikot itu kok. Aprikot dia tidak boleh dijual beli sesama jenisnya kecuali dalam keadaan kering. Oleh itu buah-buahan yang basah dengan yang basah atau yang basah dengan kering tidak boleh dijual beli. Maknanya tak boleh nak tukar lah. Buah tu sama-sama dia tak boleh. Kalau cari hikmah dia, sebab kita tak boleh nak jumpa persamaan. Melainkan kalau dia kering, memang standard orang buat tukar antara satu sama lain. Sini dia bawa, boleh rujuk hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jual beli kurma dengan kurma basah, iaitu rutab, tamar dengan rutab. Baginda bersabda kepada orang sekeliling, adakah kurma basah rutab akan lebih ringan apabila ia kering? Pada seorang jawab, ya. Oleh itu baginda melarangnya. Kemudian dia pergi lagi, jika barangan berunsur riba tadi sama ada yang disuka atau yang ditimbang, tidak boleh dikeringkan. Contohnya timun. Timun ada tak bawa kering? Kering boleh, punah jadi tak boleh simpan. Ataupun jenis anggur dan kurma yang tidak boleh dikeringkan, ataupun buah zaitun. Persamaan bagi barangan ini tidak boleh diterima dalam keadaan basah dan perlu dijual mengikut timbangan, walaupun barangan tersebut biasanya dijual mengikut sukatan. Maknanya dalam keki tertentu kalau tak boleh nak kering, maka dia ikut uruf cara jual dia. Mana udah kata guna pitih lah, janganlah tukar barang tu. Barangan yang dihasilkan daripada biji ni seperti tepung, dedak, kanji dan sebagainya tidak cukup dengan persamaan kadar sahaja. Oleh itu tidak boleh dijual beli dengan sesama jenis ataupun dijual beli dengan bijirin asal. Ini kerana semua barangan ini tidak lagi sempurna dan tiada cara untuk menentukan persamaannya apabila keadaan yang berubah. Maknanya bijirin, lepas tu ada jenis boleh dikuasai jadi tepung. Ini dua-dua tu pun tak boleh dibuat tukaran. Maknanya berah dengan tepung berah.
Tak boleh nak tukar lah. Sebab kalau kita timbang tu, ia jadi memang tidak sama jumlah ni dengan tepung. Contohlah kita ambil beras kilo, kita pun buat jadi dia tepung. Bila dia buat jadi tepung tu, adakah kita dapat sekilo pula? Tu soalan. Kalau ikut teorinya dapat balik sekilo balik. Tapi masa kita proses jadi debu apa tu, angin tiup sikit-sikit, hilang lah sikit. Jadi payah nak dapat persamaan. Ni dia orang lagi kalau Ustaz 1292 ni, kalau berlainan jenis tak ada masalah lah. Cumanya berlainan jenis barang dosa riba mestilah on the spot. Ini banyak lagi ni, dia berulang benda yang sama dah. Cumanya kalau nak baca kan, takut mengaji kitab tak habis pula. Disebut bijirin-bijirin yang menggunakan minyak seperti bijak. Bijak, minyak bijak kan. Lepas tu dengan biji bijak tu, kita jarang makan tau. Bijak dengan biji bijak, beli burger baru makan. Kalau ke Arab tu, bijak dengan habatus sauda, dia bubuh semua atas roti. 2-3 jenis roti ada. Lepas tu sekuk pula, sekuk kering ada. Lepas tu roti kering. Roti kering ni memang makan. Buat cicak kopi. Kita buat cicak kopi tak buat cicak kopi kedap. Tapi memang dia hidang lah. Dia mesti sejuk ni. Benarnya time hujan-hujan ini ada sekuk kering tu. Memang kena standby rumah. Jadi jenis-jenis tu memang dia guna bijang-bijang apa semua. Jadi kat sini ni nak tukar biji dengan minyak, jadi tak boleh. Bagi anggur pula, buah anggur dalam bentuk kismis, cuka atau jus diterima sebagai sama. Begitu juga dengan kurma basah dalam bentuk kurma tamar atau cuka, jus diterima sebagai yang sama. Ini kalau puasa dah jadi cuka atau jus, maka dikira sama. Contohlah, kismis dibuat jadi jus, anggur buat jadi jus. Bila jadi jus dengan jus, maka dikira sama atas sebab jus tadi. Tak ada lagi ni kismis buat jadi jus. Tapi contoh ni diberi ni mungkin ada lah. Negara mana buat ni saya tak tahu. Persamaan juga wujud dalam semua bentuk susu, iaitu dalam bentuk susu segar yang tidak dicampur air. Oleh itu susu halib dengan susu halib boleh dijual beli, syarat selepas hilang buih ini. Begitu juga susu araib dan susu araib atau susu araib dengan susu halib. Wallah, saya pun araib ni saya tak pasti susu araib, susu macam mana. Tapi halib tu standard lah, susu biasa. Persamaan ini wujud walaupun susu tersebut berada dalam bentuk minyak sapi asli cair yang diproses dengan matahari atau api. Oleh itu boleh dijual beli dengan bahan yang sama. Saya nak terus pergi pada 3 faktor. Yang ketiga, faktor yang menghalang persamaan. Ini dihuraikan lagi. Kan tadi tak, kema kering dengan kema basah rutab tak boleh. Jadi tidak bincang apa yang menyebabkan tak boleh sama ni. Maka disebut yang pertama, kesan bakaran. Jadi kalau jenis panggang, goreng, masak, didih, dia memang ada hak jenis memang kena bakar, masak rebus dulu, hilang hamis ada. Siapa benar pada cara susu kambing lah, susu kambing. Nak minum sterik tu hanya orang yang dipilih oleh Allah sahaja boleh minum sterik. Dia sama macam perah, dia apa ni, dekat itu kambing tu macam makan bulu kambing lah. Tu memang hero lah. Saya pernah dah tegar tu, menyesal dah tu. Memang dia kena proses. Kena rebus lama, berapa buih, dah lama sangat. Buih hilang, buang buih apa semua tu, baru dia hilang hamis. Susu unta gitu kau. Susu lembu dia macam mudah lagi nak hilang hamis tu. Itulah benda tegar sekali dah.
Tapi maknanya kalau orang tu hero dah ada masalah lah. Tapi saya ni bukan gitu. Tapi maknanya dia memang kena kuasa. Jadi hak jenis kita tu sini disebut apabila wujud kesampakaran pada unsur riba sama ada secara panggang, goreng atau masak. Contoh susu yang dididih, daging yang dipanggang atau kacang yang direbus. Barangan ini tidak boleh jual beli dengan barangan yang sama dan sejenis dengannya kerana tidak mungkin wujud kesamaan, sebabnya kesampakaran ini tidak boleh disukar. Maka berbeza. Ayatnya kalau waktu goreng separuh masak, waktu goreng masak penuh. Kita pun masak penuh pun berbeza-beza. Waktu masak penuh hangi, waktu masak penuh dah hangi, sudah nak kan. Waktu kan masak ni, contoh telur rebus tu, chef ni dia boleh buat macam-macam jenis cara masak telur rebus. Hak cari tengah kuning tu masak, luar cair. Separuh je masak kuning, masak separuh. Hak putih masak separuh je boleh buat. Tak tahu tak? Ilmu dia macam-macam. Kalau dia ada alat dia tu, cara buka pecah telur dia tu ada macam-macam. Kita ni nak rebus masak separuh, kita rebus 5 minit tu tak api, akak dan rupanya dia suka telur tu waktu betul sejuk ke tak sejuk, dia kena suhu biasa dulu. Nak ke masuk, kalau sejuk orang masuk dia jadi lain pula tekstur dalam. Nak katanya bila masak je dia tak boleh sama, payah nak sama. Jadi oleh yang demikian, walau bagaimanapun maknanya tak ada wujud persamaan. Tapi ni penting hukum fiqh. Hukum fiqh ni kalau kita belajar kawaid fiqhiyah dan seumpamanya, kalau kita belajar hukum fiqh, kitab fiqh mana-mana pun, bila hujung tu dia pergi kat bab istisna, pengecualian. Waktu tu kita kena cakna supaya kita ni faqih. Istisna ni, pengecualian ni supaya kita tahu bab ni ini ngasar tapi dikecualikan pada bab sekian-sekian. Walau bagaimanapun tidak salah jika barangan tersebut untuk tujuan pemisahan. Contohnya misahkan madu dengan sarangnya, minyak sapi dengan susu, emas dan perak dengan bahan campurannya dengan tujuan mengelak penipuan. Di keadaan ini dibenarkan. Apabila barangan berunsur riba dicampurkan dengan barangan yang tidak sejenis dengannya, sama ada bahan tersebut berunsur riba atau bukan, persamaan tidak akan wujud kerana kadar campuran tidak boleh ditentukan. Oleh itu barangan ini tidak boleh dijual dengan barangan sejenis sama ada yang telah dicampur dengan sesuatu atau tidak. Atas dasar ini keju dan keju putih dianggap sebagai dua barangan yang berbeza jenis. Kita ni dah makan keju, contoh keju dah jejak ke ke start makan keju dah learning. Dan learning memang kedai-kedai pagi tu English breakfast. Saya mari kedai kita cakap orang putih ke? No. Memang standard dah. Budak learning, anak saya pun maknanya pagi-pagi kalau nak mudah, hari cuti lah, nak mudah baked bean tu, kacang bakar datang tu panas, roti goreng soses tu, soses tak atas meja. Roti sebuku tu habis dimakan sama je. Kita tengok macam mana orang putih. Tengok cermin kita dah putih mana. Tapi budak-budak je boleh pergi. Lepas tu pergi kedai order tu lah. Kalau pagi-pagi kadang-kadang kita pun Allah. Yelah, maknanya aku jadi anak orang putih macam hebat pula rasa orang dah putih. Jadi persamaan berdasarkan keyakinan bukan andaian. Ni pula seperti mana yang dimaklumi, apabila barangan berunsur riba dijual beli dengan barangan yang sejenis dengannya, barang ini mestilah sama dari sudut sukatan dan timbangan supaya jual beli ini sah. Ini diulang lagi lah. Sebab ini perlu wujud dengan cara yang meyakinkan ketika mementerai kontrak, iaitu barangan disukat atau ditimbang terlebih dahulu sebelum kontrak dimenterai atau kadar kedua-dua barangan telah diketahui oleh kedua-dua pihak. Ini ingat tak mukadimah lagi disebut sebelum kita selesai angkat tu, dua-dua pihak tu jelas dah berapa sukatan.
Bila kita sesat akak, dua-dua maklum berapa sukatan ataupun timbangan barang tersebut. Sekiranya salah seorang tak tahu tapi percaya atas dasar, maknanya tak tahu berapa, okey aku tukar ni, muka tak mestilah tukar sama, tapi maknanya tak tahu pun timbangan barang tu sama ke tidak. Lepas sesat akak baru timbang, oh rupa sama. Walaupun sama selepas akad ditimbang, dia boleh luar daripada majlis akad, dia boleh jadi riba. Sebab tu kalau kita pergi dalam bab ni jauh sikit, supaya nampak persamaan ni, jauh sikit dalam bab husnuzan ataupun zon, sangkaan. Boleh tak kita sangkaan kemudian lepas tu betul? Apa hukum ni? Contohnya kita sangka budak dicuri, lepas kita syok dia lama tu memang sungguh dia curi sungguh, boleh tak? Jawab dia dosa juga sekiranya kita tanpa ada bukti bahawa dia yang mencuri. Sebab tu dalam Al-Quran surah Hujurat tu jelas sebut inna ba'dha dhanni ismun wa la tajassasu, sehingga akhir ayat tu. Kalau kita faham ayat tu, bahawa kita tak boleh buruk sangka langsung dengan orang, melainkan kita ni sebagai orang nak dakwa dia, nak bicara dia, ataupun ada qarinah. Tak qarinah, kita tuduh dia curi makan buah pisang, qarinah ni apa? Tapak pisang tepi. Tu ada bukti lah. Oh, janganlah husnuzon sangat. Oh, tak boleh, tu pisang je lekat diri. Bila ada qarinah, kita boleh buat siasatan. Tapi kalau tak ada qarinah, tak ada bukti, tak boleh. Bila kita buat tuduhan, maka kita boleh tuduh siapa saja, orang baik pun kita boleh tuduh. Hatta walaupun selepas tu dibuktikan betul. Nak katanya, sebelum kejadian tu, itulah hukum yang diambil kira. Walaupun selepas itu betul. Sebab tu matlamat tak menghalalkan cara pun ada kaedah yang sama. Contohnya matlamat tak menghalalkan cara, tapi tiba-tiba matlamat dibuat tu hasil dia bagus, tapi cara nak sapa tu tak kena, juga hukum dia berdosa atas usaha yang salah tadi. Sikit lagi sini disebut bersama ini perlu rujuk dengan cara yang meyakinkan. Jadi sebelum tu dua-dua pihak yakin. Kalau tak, dia kira salah seorang tu boleh berlaku riba. Contoh, beli seguni gandum dengan seguni gandum tanpa sukat atau timbang. Saya pernah lah dulu masa dia jual di China tu, kadang pernah lah ikut pergi beli seguni besar tak gandum. Jadi sini kalau dah tukar gandum dengan gandum, jadi atau timbangan tertentu dengan anda yang kedua gandum adalah sama, maka dua-dua kena yakin. Ataupun jual beli 100 gatang gandum dengan seguni gandum yang diadakan sama sukatannya. Kedua-dua jual beli ini tidak dibenarkan kerana wujud kemungkinan barangan yang dijual beli tidak sama. Syarat sah jual beli bagi barang berunsur riba sama jenis ialah tiada kemungkinan barangan tersebut berlainan sukatan atau timbangan, kerana kemungkinan ini berarti tiada persamaan. Ini dia sebut kalau kita beli gandum yang kita suka 100 gantang, lepas tu kita ada dah seguni ikat kemas tu 100 gantang, boleh tak kita nak tukar dua tu? Jawab di sini ada kemungkinan tak sama. Banyak sebenarnya. Kalau dia guna guning tebal, guning nipis, apa semua boleh jadi lain lalu timbang. Sebab tu kalau jual beli emas ni memang dia buat kosong terus. Hatta dia cuci emas tu, takut daki tu beri kesan kepada timbangan. Mana? Cicing kita tu pernah tak tengok? Cicing saya ni pun pergi ke dalam, minta cuci, celup sekejap air dia tu, gosok-gosok sikit, kilah. Bila timbang memang lari juga. Tak faham mana daki tu. Ini semua tu dia perlu kepada sukatan yang betul-betul tepat. Dia kadang ayat penimbang ni kita tu pun kena betul pula. Sebab dia boleh lari lama-lama. Dia ada kat dia punya sensor dia. Kita ingat orang nimbang pakai jarum tu je,
Setiap tahun kena pergi ambil lesen. Tak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ke tak kena sama. Sebab dia cek timbang tu je. Lepas tu kalau di kita tu ni akan dah rupanya kena juga. Sensor dia tu boleh lari. Barang manusia buat kan. Tak. Jadi kita berhenti setakat tu lah. Maknanya kita masuk muka surat 1294, InsyaAllah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin anhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.